Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mohon maaf sebab saya baru balik daripada daerah Kuala Langat, khususnya untuk sesi SAR, Save and Rescue di kawasan Bukit Canggang dan juga Bandar Baru Seri Ehsan pagi tadi yang baru berakhir sekitar jam 12 ataupun pukul 12.30 hari. Bersama-sama saya adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor dan Pegawai Kewangan Negeri dan juga ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri yang bersama ada di sini, iaitu Wabi Hiloisian, Wabi Ganapati Rao, Anak Laki Beraman, Wabi Datuk Teng Chang Kim, Wabi Khairuddin Usman dan juga Wabi Zawawi Ahmad Mukhni yang telah bersama-sama ke dalam pertemuan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya di kesempatan ini ingin merakamkan ucapan takziah kepada semua mangsa-mangsa tragedi banjir yang telah mulai melanda negeri Selangor pada awal pagi 18 Disember yang lalu. Dan sehingga 8 pagi hari ini, seramai 30,632 orang mangsa telah ditempatkan di 203 pusat-pusat pemindahan sementara di seluruh negeri Selangor. 30,632 mangsa ataupun individu ini datangnya daripada 4,672 orang keluarga, 72 keluarga. 4,672 keluarga, dan berdasarkan daripada perkembangan di peringkat bawahan ataupun di peringkat grassroots dan akar umbi, angka sebenar mangsa dan keluarga dijangkakan akan meningkat berdasarkan oleh dua faktor. Pertama, disebabkan oleh beberapa daerah masih lagi menunjukkan peningkatan paras air. Untuk dinamakan, daerah tersebut ialah daerah Kuala Selangor dan juga daerah Kuala Langat serta Sepang. Dan yang kedua, kita juga melihat ada beberapa individu-individu dan mangsa yang telah dicapai oleh pasukan SAR ataupun Save and Rescue ataupun pasukan penyelamat telah berjaya mencapai mereka di Taman Seri Muda, di Kampung Baru Haikom. Malahan tadi saya di Bukit Canggang, di apartmen Menara, mereka memilih untuk tinggal di kediaman masing-masing. Dan kita dah memaklumkan segala risiko. Bukan saya saja, malahan semalam Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor turut sampai di Kampung Baru Haikom, tapi penduduk telah mengambil keputusan untuk tinggal di kediaman masing-masing yang masih lagi selamat dan mereka masih boleh lagi menyambung hidup. Dan apa yang kita lakukan selain daripada usaha mengeluarkan mereka, kita berikan sumbangan bakul-bakul makanan untuk mereka masak dan mereka sambung kehidupan daripada tempoh beberapa waktu sehingga mungkin keadaan-keadaan yang meruncing timbul. Dan sehingga kini, sehingga jam 8 pagi tadi, seramai 17 orang kematian ataupun 17 peristiwa kematian telah dicatatkan di negeri Selangor. Dan Kelang mencatatkan 10 kes kematian, Hulu Langat 3, Sepang 4. Setakat ini 17. Namun begitu, daripada ke-17 kita sedang mengenal pasti punca kematian. Ada disebabkan kematian bukanlah disebabkan oleh kejadian banjir pesing. Mungkin kejadian daripada meninggal akibat kekurangan ubat dan sebagainya. Itu akan diputuskan ataupun akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Justru bagi pihak pentadbiran kerajaan negeri, saya ingin mengucapkan takziah kepada semua mangsa dan khususnya kepada keluarga-keluarga yang kehilangan mereka yang tersayang. Dan ada sebahagian yang meninggal ini bukanlah mangsa saja, ada juga ia adalah melibatkan di kalangan sukarelawan. Ada satu kes di sukarelawan, dan kita berharap agar mereka bersabar dengan cubaan dan dugaan ini. Dan untuk maksud tersebut, kerajaan negeri akan menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada setiap keluarga mangsa yang kehilangan ataupun mangsa yang kehilangan nyawa disebabkan oleh tragedi yang begitu besar ini. Sepanjang operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR,
sebanyak 453 jentera dan kenderaan daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan seperti Angkatan Pertahanan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, rela, pihak-pihak berkuasa tempatan telah bertugas dan juga telah digunakan untuk operasi-operasi menyelamatkan mangsa dan juga memindahkan mangsa. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan dan juga segala tenaga yang telah dikerahkan oleh petugas-petugas barisan hadapan di ketika ini, dan ia melibatkan setakat ini yang angka jabatan 2,817 daripada pelbagai agensi, Majlis Tempatan, NADMA, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam telah bertugas di lapangan semenjak daripada tarikh 18 hari bulan ataupun kejadian banjir mula melanda di beberapa lokaliti-lokaliti dan kawasan yang terbabit. Dan saya percaya sumbangan yang telah mereka berikan ini sewajarnya diberikan penghargaan yang tinggi walaupun kita berdepan dengan situasi yang sangat tidak dijangkakan, sebagaimana pemakluman oleh Perdana Menteri sebentar dalam press statement beliau pada beberapa hari yang lepas. Pada waktu ini, keutamaan kerajaan negeri adalah untuk menyelamatkan nyawa, menghulurkan bantuan kepada mangsa di pusat pembinaan sementara dan membersihkan kawasan perumahan mangsa supaya mereka boleh mula kembali ke rumah. Bagi usaha ini, daripada 28 agensi tadi akan mula digerakkan dengan secara teratur bagi meneruskan proses pemulihan selangor bangkit daripada tragedi bencana yang tidak dijangkakan ini. Untuk memastikan kesemua usaha yang dilaksanakan terfokus dan optimum, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan bertugas sebagai focal point bagi setiap aspek seperti menyelaras bantuan sukarelawan, pertubuhan belia, kebajikan, pembersihan, pemulihan infrastruktur, bantuan kesihatan, pemantauan pusat pembinaan sementara. Senarainya adalah seperti berikut. Wabi Khairuddin Osman adalah sebagai penyelaras sukarelawan dan pertubuhan belia. Ini bagi sukarelawan-sukarelawan di luar daripada agensi yang terbabit, yang saya sendiri telah dihubungi oleh beberapa rakan-rakan sejawat saya daripada beberapa negeri seperti Pulau Pinang yang sebenarnya dah sampai dah pun, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan saya percaya negeri-negeri lain juga akan menghantar bantuan termasuk NGO-NGO dan badan sukarelawan. Ini tidak bermaksud kita ingin menghalang ataupun mengganggu keinginan mereka. Apa yang kita harapkan ialah kita berjaya, kita mampu untuk memberikan fokus kepada lokaliti-lokaliti yang sewajarnya mendapat sokongan serta sewajarnya mendapat dukungan daripada agensi terbabit. Dan Sekretariat yang terbabit adalah Majlis Sukan Negeri Selangor sebagai Sekretariat Anak Muda dan Belia dan Sukarelawan sebelum ini yang akan mendapatkan maklumat-maklumat dan mengaturkan pergerakan mereka. Kedua, Yang Berhormat Wabi Ganapati Rao adalah sebagai penyelaras bantuan kebajikan. Selain daripada program-program kebajikan yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan negeri, saya percaya bagi banyak bantuan-bantuan dan sokongan daripada segi material, barangan, bahan, kewangan akan sampai, dan perkara ini akan diselaraskan oleh Yang Berhormat Wabi Ganapati Rao sesuai dengan tugas beliau selaku Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Esko Kebajikan Negeri Selangor. Wabi Eng Zihan pula akan menyelaras usaha-usaha pembersihan kawasan banjir selaku Esko PBT, dan juga yang bertanggungjawab di dalam KDB Waste akan bertugas untuk menyelaras proses pembersihan. Dan sekali lagi, proses ini akan bergabung dengan tenaga kerja di bawah Yang Berhormat Wabi Khairuddin sebentar tadi, pihak berkuasa tempatan, agensi-agensi persekutuan dan juga negeri dan daerah untuk melakukan pembersihan yang sebenarnya telah bermula pada hari ini. Wabi Engineer Izam Hashim menjadi penyelaras kepada pemulihan infrastruktur. Kita tahu begitu banyak infrastruktur yang terkesan dan terbeban akibat daripada kejadian banjir ini, dan beliau akan melihat proses-proses segera infrastruktur ini untuk dibangunkan dengan segera dalam tempoh terdekat ataupun dalam tempoh sederhana, termasuk menyampaikan cadangan kepada pihak kerajaan persekutuan. Yang ketiga, yang seterusnya adalah Yang Berhormat Dr. Siti Maria Mahmud
akan menyelaras bantuan kesihatan mangsa banjir, dan ia akan dibantu oleh Yang Berhormat Wabi Borhan Aman Shah untuk melaras aktiviti-aktiviti kesihatan yang melibatkan sakit dan juga perebakan COVID-19 yang mungkin akan berlaku dengan disebabkan oleh kejadian banjir ini. Yang Berhormat Wabi Roza Ismail akan dipertanggungjawabkan untuk menyelaras bantuan pusat pemindahan sementara. Kita dapati pusat-pusat pemindahan telah berlaku dan ada sebahagiannya adalah pemindahan pusat-pusat pemindahan yang tak rasmi. Apa yang kita nak lakukan bukan kita nak tutup atau nak halang, tetapi kita akan selaraskan semua sokongan, bantuan dan dukungan di pusat-pusat pemindahan ini. Angka 203 tadi adalah angka pusat pemindahan rasmi. Ada pusat-pusat pemindahan tak rasmi yang diusahakan oleh masjid, oleh jabatan dan sebagainya akan dicelaras supaya kita melihat kelengkapan-kelengkapan yang sewajarnya dapat diberikan dan juga akan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Muhammad Zawawi Ahmad Buhuni juga akan melantas pemantauan di masjid-masjid dan rumah ibadah khususnya di surau untuk memastikan bagaimana keadaan dan kondisinya khususnya bagi proses pemulihan di negeri Selangor Darul Ihsan. Bagi tujuan ini, kerajaan negeri memperuntukkan 100 juta ringgit yang akan diusahakan ataupun atas usaha permulaan negeri Selangor dalam program Selangor Bangkit dengan bantuan 10,000 kepada keluarga mangsa yang kehilangan nyawa atau meninggal dunia dan RM1,000 kepada setiap keluarga yang terkesan bencana banjir serta bantuan pembersihan kawasan perumahan, pemulihan infrastruktur yang mengalami kerosakan, bantuan kesihatan, pengangkutan sisa pepejal, pengurusan pusat pemindahan sementara dan perkara-perkara yang berkaitan. Memandangkan kerosakan yang dialami oleh pihak penduduk, pihak KDB Waste akan menggerakkan lori pengangkutan sampah, evakuator serta truk serta pihak berkuasa tempatan yang tidak terjejas di kawasan-kawasan yang tidak terbanjir ataupun tidak dilanda banjir yang parah akan membantu untuk memungut sisa-sisa ataupun sampah sarap yang terhasil daripada kejadian bencana banjir ini. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk memberikan pelepasan bil air selama sebulan kepada akaun-akaun yang terjejas di kawasan lokaliti-lokaliti banjir dan ia akan di-charge ataupun waiver of charge itu akan diberikan pada bulan Januari nanti. Sementara itu, kerajaan negeri turut akan mengumumkan penangguhan bayaran balik pinjaman selama 2 bulan kepada usahawan-usahawan hijrah yang terkesan akibat banjir dan ia melibatkan implikasi sebanyak 15 juta ringgit Malaysia. Hari ini juga saya ingin mengumumkan satu tabung, iaitu tabung ikhtiar Selangor Bangkit sebagai platform kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada syarikat-syarikat swasta, individu, JLC dan mana-mana pihak yang ingin menyumbang ke arah pemulihan kawasan-kawasan yang terjejas dengan musibah banjir. Dan sebagai komitmen awal, saya akan menyumbangkan sebulan gaji saya ke dalam tabung ini sebagai tanda permulaan proses ini. Dan apa yang boleh saya katakan, saya rasa saya ingin ulang kata-kata Winston Churchill. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Tidak ada apa yang kami mampu sumbangkan kecuali daripada darah, keringat, kerja keras dan air mata. Jadi insya-Allah dengan ikhtiar kami bersama yang bukan saya, sebenarnya adalah pasukan negeri, petugas-petugas kita, sukarelawan-sukarelawan kita yang telah bekerja keras termasuk mengharung beberapa lokaliti dan kawasan yang berbahaya, dan saya percaya kita telah sampai ke tahap yang berkesan terutamanya untuk memindahkan. Kalau saya boleh menghuraikan sedikit fasa demi fasa supaya berlaku penjelasan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri daripada dan juga bantuan persekutuan kemudiannya di peringkat awal adalah evakuasi, memindahkan seramai mungkin mangsa daripada lokaliti-lokaliti mereka yang terjejas dan juga menyelamatkan mereka di tempat-tempat terbabit ataupun di tempat-tempat perpindahan ataupun berpindah di rumah keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Dan sekarang adalah proses untuk kita memulakan pemulihan dengan melaksanakan pembersihan dan juga pelarasan-pelarasan yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri
Dan yang ketiga kemudian baru kita akan memikirkan jangka panjang daripada proses sistem pelaksanaan serta tebatan banjir dan sebagainya yang dilaksanakan. Dan saya boleh katakan dengan capaian yang kita telah capai di Taman Seri Ehsan tadi dan juga semalam di Bandar Baru Haikom ataupun di Kampung Baru Haikom dan tadi di Bukit Canggang, sebenarnya kita almost reach everybody, termasuk di perkampungan orang asli di Sepang. Dan tapi ada sebahagian besar ataupun sebahagian daripada mereka memilih, walaupun telah dipujuk dan sebagainya, mereka memilih tinggal di sana. Dan maknanya capaian kita untuk SAR ataupun proses search and rescue itu telah berlaku dan telah disampaikan, dan sampai ke tahap surut saya percaya maksimum dalam tempoh 2 atau 3 hari lagi proses pembersihan secara menyeluruh akan dapat dilakukan. Sebenarnya pada hari ini di Hulu Langat kita telah memulakan, dan beberapa area ataupun lokaliti di Kelang juga telah dimulakan oleh pegawai-pegawai kita di KDB Waste dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan saya percaya menjelang beberapa hari lagi, terutama di hujung minggu, beberapa pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, individu dan juga siapa saja pun akan datang membantu, dan saya alu-alukan kehadiran mereka. Saya ucapkan terima kasih terlebih awal kepada mereka yang telah membantu dan mereka yang akan datang membantu, sama ada daripada segi kederat tenaga, daripada segi wang ringgit dan buah fikir, untuk kita berdepan dengan bencana yang menyayatkan ini. Jadi itu sedikit kenyataan saya. Mungkin ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan. Silakan. Wadi Gana Batirau said that the DIP is not responding to him regarding the floodgates and the water lock for Sungai Muda River. So have you been able to reach them? Sungai Muda? Taman Seri Muda. The floodgates and the water pumps. So have you been able to reach them instead? It's under the YB Izham now. Now we fix it, and then the 100 million sum of the allocation actually to fix what the problem, especially to make sure all the flooded all the water goes to the sea and to the rivers. So now we fix it on that problem. Okey, adakah kegiatan masa banjir untuk tinggal di rumah menyebabkan berlakunya pertambahan kerja untuk penyelamat mata makanan instead of menyelamatkan mereka pergi ke BPS? Mereka mengambil pilihan tersebut kerana mereka rasa mereka ingin menjaga harta benda mereka di lokaliti-lokaliti terbabit. Sebab itu saya mengambil maklum terhadap beberapa rintihan sukarelawan-sukarelawan tertentu. Tadi pun Ketua Polis Shah Alam telah mengeluarkan kenyataan. Apa yang perlu dalam saat bencana ni adalah pelarasan. Dan bila pelarasan berlaku, memang kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan berjaga-jaga. Dan tindakan berjaga-jaga ini sangat perlu selagi rakyat tidak fikirkan security dapat dijamin, ia mungkin akan mengambil tindakannya sendiri. Justru apa yang berlaku tu saya minta maaf apa yang berlaku, tapi saya percaya ia bukan niat dan juga bukan tujuan sebenar untuk halangan sukarelawan-sukarelawan untuk bergerak, tetapi untuk memastikan semuanya selamat. Tadi di Bukit Canggang juga pihak polis dah buka pusat mereka di pusat tempat masuk. Saya juga minta pihak PBT mencatatkan orang yang keluar masuk kerana ada kes kematian di kalangan sukarelawan yang terjatuh dan juga lemas ketika membuat proses-proses search and rescue sebentar dalam yang sebagaimana yang telah direportkan. Yes. Sebab Kalimantan menghubungi Mangsa Banjir, was there any coordination problem between the state government and the federal government? And were Selangor agencies ready since the state government has already issued a notice a month prior? Okay, let me explain the condition of our preparation. I think by November we start the preparation from all department, especially the pengurusi ataupun the chairman of disaster committee, lead by the pegawai daerah. It's a normal process and it's a ordinary exercise by our officer in the district level, especially by end of the year ataupun menjelang bulan 11 dan bulan 12. Dan kadar hujan yang dicatatkan itu ialah kadar hujan 1 bulan. Tetapi apa yang berlaku ialah the rain come in one day. That happened. So dalam kenyataan yang dikeluarkan, right, November is around 200 to 300, isn't it? Is it kan? It's a amount of rain in 1 month.
What happened in 17, actually start 16, 17, the amount come 400, 300 mm come in within 24 hours. And because of that, it got struck at ni. Dan because of that juga saya mengarah dan mereka bersiap sedia dengan apa yang telah mereka bersiap untuk jangka tempoh tersebut. Tapi semua kerja sebulan itu datang dalam tempoh 1 hari. Faham Ia bukan masalah tak bersedia. Semua yang sebulan dalam tempoh 1 hari. Dan apa yang berlaku ialah 18 hari bulan, 12.30 petang ataupun 2 petang sebenarnya, saya telah panggil koordinasi, and that the statement, we mobilize all our machinery yang kita ada. Kita mobilize semua machinery yang kita ada, PBT, pejabat tanah daerah, JKR, JPS yang kita ada untuk keluarkan orang dengan anggapan the extraordinary amount of water keluar. Menjelang malam, after we got the reports, the number is so overwhelming, and because of that by 8:30 saya telah menelefon Perdana Menteri mengharapkan semua aset dan sokongan federal yang ada untuk mendapat sokongan, dan pada ketika itu Perdana Menteri memaklumkan ia adalah di bawah kelolaan NADMA. Dan pada 8.45 malam, dan saya tweet 8.56 malam, saya telah berhubung dengan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan keperluan kita untuk mobilisasi aset tentera. Pada ketika itu, hasil daripada perbincangan saya dan esko-esko sudah pasti di dalam talian kerana mereka di lapangan pada ketika itu untuk minta bantuan daripada federal dan sebagainya. So by tomorrow, esok dia tu, saya berjumpa dengan PM di sekolah kebangsaan atau sekolah agama Jalan Kebun, Johan Setia, dan selepas itu ada mesyuarat, dan itu pelarasan yang komplit dan sepenuhnya berlaku. So kalau saya nak jawab pelarasan berlaku November untuk ready taburan hujan 1 bulan. Unfortunately 16 kita tengok trend yang meningkat, kita tambah effort kita pada 18 hari bulan untuk bersedia dengan jumlah hujan yang lebih. By night the angka more than 360 mm, which is the numbers is I think paling tinggi, dan besok dia tu saya dapat lagi angka dia 400 di Kelang. Itu memang tak pernah dicatatkan, dan I think kita repeat sejarah tahun 1971 dan mungkin tahun 95 sebagaimana yang berlaku lepas. So in term of infrastructure, memang kita hanya mampu lebih kurang 100 mm maksimum. Semua projek-projek kita adalah on 100 mm. Di kebanyakan kawasan-kawasan negeri Selangor adalah dalam sekitar 60 hingga 70 mm. Jadi sebab itu mentaliti ataupun persediaan kita ialah pada kadar lebihan daripada 60 ke 100. So it's a flash flood. Unfortunately pada ketika yang sama juga ada berlakunya apa yang dipanggil sebagai fenomena air pasang besar yang mencatatkan pada angka 4.5 meter. Angka terbesar adalah pada sekitar 5 hingga 5.5 pada awal bulan Disember, dan memang telah berlaku, dan because of that pintu air kita terpaksa tutup. Kalau tidak, limpahan air laut akan menerjah ke daratan, dan mungkin Shah Alam dan kawasan sekitar ini juga akan lebih parah ataupun lebih besar bencana yang laku. Jadi bila penurunan berlaku mulai 19 hari bulan telah berlaku penurunan air pasang, dalam masa yang sama kita dah boleh lihat penyusutan apa yang berlaku terhadap beberapa lokaliti dan kawasan termasuk di Seri Muda, apabila semalam kadar peningkatannya adalah sekitar 1 meter dan 1.5 meter, dan hari ini saya rasa lebih ramai dapat dikeluarkan. Dan apa yang berlaku pula, kenapa tiba-tiba di Bukit Canggang, di Labuan Dagam, di kawasan yang Sepang dan sebagainya masih lagi berlaku genangan dan lebih tinggi pada tarikh 20 hari bulan semalam, kerana air from upstream goes to downstream, daripada hulu ke hilir, betul daripada hulu ke hilir, dan di sana dia stranded sebentar, dan saya lihat mungkin dia ambil masa lagi maybe in 48 hours or to 72 hours untuk mereka masuk ataupun air tersebut mengalir ke laut. So lack of coordination, lack of coordination because caught of surprise by the amount of water. But is it we not communicate? We communicate. And tadi pagi tadi juga PM telah mengusikan satu mesyuarat Keselamatan Negara khas, dan ini bermakna Majlis Keselamatan Negara akan menguruskan bencana ini, dan saya telah dihubungi juga oleh pihak
MKN untuk mempengerusikan Majlis Keselamatan Negara di pihak Negeri Selangor, dan insya-Allah saya akan panggil semua pihak termasuk pihak pemangkam untuk kita selaras khususnya proses pemulihan selepas ini. Ada soalan nanti kenapa saya tidak pengerusikan Majlis Keselamatan Negara? Sebab menjelang ke bulan November yang lepas saya dimaklumkan bahawa Majlis Keselamatan Negara di bawah jawatan Perdana Menteri, pengerusi Majlis Keselamatan Negara itu telah diserahkan kepada Menteri Federal. So I can call a police, I can call a army as a Majlis Keselamatan Negara pada tarikh tersebut. If I have a chance, if I have a plan, I have an opportunity, that maybe on the 18th I already call the Majlis Keselamatan Negara. So it's not a blame game, tapi saya nak beritahu the chronology. Now is a time for us to search and rescue people, selamatkan rakyat. Dan ia berlaku sebenarnya semenjak daripada saya hubungi Perdana Menteri, semenjak koordinasi dan berterusan sehingga ke hari ini. Dan sebab itu kita dapat lihat proses penyelamatan mangsa-mangsa itu berlaku dengan lebih cepat selepas ada koordinasi yang menyeluruh. Okey? Yes. Tadi saya ada figure tak berapa antara kerugian awal dari kerajaan negeri disebabkan banyak. Okey. Ya, saya dah terangkan tadi, mentaliti kita ataupun fikiran kita pada ketika ni sudah pasti selamatkan nyawa dulu. Proses selamatkan nyawa saya rasa dah dicapai dah sebaik mungkin, dan memang ada casualty yang sangat menyedihkan kita, dan kita rasa kita dah capai. Ada keperluan yang perlukan makanan, yang perlukan pembinaan, kita dah capai. Tahap kedua adalah kita bersihkan dan membuat pemulihan di kawasan-kawasan yang terjejas, rumah, balai raya dan sebagainya. Dan pada ketika itulah kita akan membuat estimation kita. Sebab itu Wabizam akan meneliti, ada agensi JKR, JPS, unit perancang ekonomi bahagian makro dan sebagainya akan koordinat, dan masa itu kita akan mengutip angka tersebut, dan sudah pasti kita akan juga serahkan kepada minta permohonan daripada federal, sebab federal dah umum 100 juta untuk seluruh negara. Kita juga akan minta, namun allocation kita tadi itu 80 juta selain daripada 10,000, 1,000 bayar sokongan perubatan dan sebagainya, juga kita akan baiki yang segera, including fixing the water pump and the water gate in certain area especially. Kita sedang kumpulkan. Dan saya nak maklumkan, duit bantuan 1,000 bukan hanya untuk mereka yang duduk di PPS, tapi semua mereka yang terlibat. Semua mereka yang terlibat. Duduk di PPS, duduk di PPS persendirian, duduk di PPS swasta, dan juga rumah-rumah yang mereka duduk. Kerana kehilangan ini saya rasa satu kehilangan yang besar ataupun kerugian yang besar, dan angka 1,000 yang kita berikan itu saya rasa sangat kecil daripada kerugian yang telah mereka alami. Yes. There's a report stating that the Selangor government was reluctant to getting the military involved, and it also quoted that the Defence Ministry was fed up with NATMA and the Selangor State government. Can you clarify on that? I already clarified with my chronology just now. I think I already clarified. By 8:30, I call PM. I mentioned that I need an army and their assets and all other assets yang ada untuk deliver and help the search and rescue process. 8:45, I called Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, and he answered me because we cannot communicate through phone, and then he WhatsApp me and then give an commitment to give an instruction for army to go to the ground and so on. Of course, there's no issue of reluctant. If we reluctant, I not call PM and I not call Datuk Seri Hishamuddin, because we know our capacity. Of course, we know all our capacity. Of course, that only fake and mungkin berniat kurang baik ataupun tersalah niat. Yes. Kalau ikut Datuk Seri sebenarnya sebelum ni pada bulan November pernah maklumkan yang meminta kawasan-kawasan dapat daerah yang supaya bersedia dengan itu 21 Januari itu. Jadi apa initial action daripada kerajaan negeri? Saya dah maklum tadi bahawa bulan November ataupun bulan Oktober lagi yang dipengusikan oleh Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Task Force khas untuk pegawai-pegawai daerah bersedia. Tetapi preparation dan alarm yang diberikan pada bulan November ialah jumlah hujan sebulan.
apa yang berlaku pada 16, 17 ataupun 18 adalah jumlah hujan yang sepatutnya sebulan turun pada satu hari dalam tempoh 24 jam. Itu situasinya. Dan itu memang risikonya. Risiko itu berlaku. Dan ini adalah fenomena biasa ataupun fenomena yang kerap kita temui ketika menemui banjir dan bah besar. 2014 di Kelantan. Itulah juga yang berlaku. Saya bila datang, dia prepare untuk 5,000 kawasan pemindahan, tetapi mangsa yang datang di satu lokaliti saja 50,000 2014. Tapi yang berlaku di negeri Selangor, I think our DO, pegawai-pegawai daerah kita dah bersedia, tapi persediaan mereka untuk kapasiti yang lebih rendah. Sebab itu menjelang 18 pukul 2.30 petang saya adu koordinasi lagi untuk meningkatkan kapasiti to the maximum. Organize all our machinery, mobilize all our asset yang kita ada di peringkat negeri. Dan menjelang pukul 8 malam, kita lihat aset itu masih lagi tak cukup. Dan keadaan mungkin akan lebih disaster kalau kita tak dapat bantuan daripada aset federal. Dan sebab itu saya call federal dan saya perkuatkan lagi dengan call Menteri Pertahanan. So, I think 3 times already I repeat the whole chronology. Saya ada bukti WhatsApp-nya. Okay. Dato' Sri, on the Indaria apartments, is it true that the state government and the military has requested the residents there to evacuate, seeing that the pylons were badly damaged during the floods, as well as contributed by the fact that tanah sudah memang meledak? That the Indaria is a platform. I think the platform issue goes for the last 4-5 years already. Now I just in the process to discuss actually with the Menteri KPKT untuk KPKT sampai. We have several action by law or by jurisdiction actually is under the JMB jurisdiction. But we know after the presentation in the MTES that the platform need 10 juta. 10 juta tak silap, Indaria 10 juta. Dan pada ketika itu kita arah MBSA gunakan wang mereka dan dapatkan yang lain. Dan dalam masa yang sama, pada masa yang sama, pihak KPKT juga bersedia menyalurkan sumbangan. Unfortunately, for the past 1.5 years, the COVID-19. So all the process tak boleh berlaku. So the platform dan juga structure tu is not a new issue. Tapi Ikram telah mencatatkan bahawa penduduk masih lagi selamat. Walaupun in future kita tidak tahu. Sebab kes itu bukan baru, dia dah berlaku sejak 2015-16 yang lepas dan saya sendiri pernah hadir selaku Exco dan selaku Menteri Besar dalam beberapa lawatan saya. Tetapi proses-proses tendering dan sebagainya sebab ia proses melibatkan 60-70 juta yang sebenarnya pihak PBT ready untuk gunakan duit yang ada. Kerajaan negeri bagi komitmen untuk top up kalau ada perlu. Baik kuasa adalah kuasa pihak pemaju, tapi pemaju telah gulung dan ia sebenarnya di bawah JMB. JMB sudah pasti tak berkemampuan nak kumpul 60-70 juta dan KPKT kata sedia bantu. Dan I sebenarnya dalam proses nak go 50-50 ke apa yang mampu untuk proseskan itu. Tapi kita kena lihat evakuasi itu daripada pihak berkuasa sekarang, who's give a command dekat peringkat dekat bawah. Kita juga kena dapat pandangan pakar. So the problem of the platform, dia bukannya on the buildings, that the platforms. Our worry is the platform will drag the buildings down. But the penduduk has no option. Optionnya ialah kerana pemaju, gulung dan lari. Dan mungkin namanya aja ada, tapi tak ada. Itu spesifik isu lah Indaria. Soalan lain? Datuk Seri boleh komen sikit tentang ada dakwaan Bumba kata tidak dapat arahan yang jelas daripada pihak NADMA dan juga pihak kerajaan negeri. Apa? Bumba ada dakwaan Bumba tidak mendapat arahan jelas dalam misi menyelamatkan bangsa banjir dari NADMA dan juga kerajaan negeri. Boleh komen sikit? Dakwaan daripada mana tu? Boleh saya tahu? Daripada orang bukan bomba ke daripada bomba? Sebab yang saya pasti, saya ada di sini, Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri ada, Datuk Pegawai Kewangan Negeri ada. Ya? Apa yang berlaku ialah mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Ahmad Mohamad Datuk Seri Perdana Menteri, Ketua Pengarah Bomba ada di peringkat nasional dan negeri. Dan saya berhubung dengan bomba, malahan bomba turun ke bawah, turun ke sini, turun ke sana. So biasa, sebab saya faham di saat krisis
informasi ini bersilang-silang. Ada yang orang sebut ke sana, orang sebut ke sini. Sebagai contoh, saya datang ke Bukit Canggang tadi. Kalau ikut di laporan di beberapa sosial media, tengah malam tadi macam beribu orang lagi. Tapi pukul 10 malam semalam 600 orang dah dikeluarkan. Dan bila saya reach ke tempat tu, bantuan pun sampai apa semua, ada 10 keluarga je yang tidak mahu keluar, and by choice. Bukannya kita tak sampai mereka. Dan saya pujuk lagi mereka, mereka tak nak. Tak apalah, saya bagi bakul makanan tadi. So timeline ni kadang-kadang menipu kita. Ada timeline tu 2 jam lepas, sebenarnya dah selesai di 5 minit yang kemudiannya. Tapi 4 jam kemudian sampai ke Zimbabwe, berita tu disebar, kita tak selesaikan. So saya jelas bahawa pentingnya adalah chain of command dan pentingnya adalah komunikasi plan. Dan sebab itu saya umumkan tadi tentang komiti-komiti exco-exco yang terlibat agar the whole machinery dapat dilibatkan, dan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri akan berhubung pula dengan pihak persekutuan untuk melaras tentang pemulihan, kerana proses pemulihan saya percaya melibatkan proses aset dan juga tenaga keuangan yang jauh lebih besar daripada keperluan-keperluan ataupun daripada apa yang kita lihat sekarang. Yang sekarang memang ada, tapi tak semua boleh capai. Sebab nak capai kawasan di Bukit Canggang tadi, hanya boleh dapat dicapai dengan bot. Kalau tak ada bot, jangan harap. Jangan harap. Kita bergerak mungkin ambil masa 15-20 minit. Di Seri Muda, di kawasan yang saya turun pada tarikh 19 atau 20 hari bulan yang lepas, ambil masa dekat setengah jam untuk sampai ke kawasan sekolah. Dan di situ ada 1,600 orang terkumpul. So pada ketika tu memang agak kelang kabut. Semua mengaku kelang kabut, Perdana Menteri mengaku kelang kabut. Tetapi kita perbaiki daripada masa ke semasa. Dan sebab itu sekarang kita dah sampai Kampung Baru Highcom, kita dah sampai Seri Muda, kita dah sampai Bukit Canggang, dan mungkin ada beberapa lokaliti-lokaliti lain. Tapi kalau ada nak maklumkan, boleh maklumkan. Bagi saya tak nak menjawab tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan dan sebagainya. What the problem come in, we try to solve it now, because this is the time to save a life. Bukan masa untuk nak tengok menteri mana tak ada, menteri mana pergi luar negara, menteri mana pergi berdoa dan sebagainya. Ini bukan masanya. Ini masanya siapa yang ada dan kita kerjakanlah. Nak discuss, later. Tak puas hati discuss, panjang lagi cerita. Lepas tu pilihan raya cerita lah. Yes. Boleh tak Datuk Seri clarify, sebab hari ni dia ada satu video kan mengenai seorang mangsa ni. Dia kata yang JPS kunci tempat pelepasan air lah, apa semua kan, menyebabkan kawasan perumahan masih lagi tinggi paras air, tapi dekat kawasan pelepasan air tu dah rendah. So air tak keluar lah daripada pintu air seperti itu. Ya, saya lihat video tu. Saya perlu dapat clarification daripada JPS. Isunya macam tadilah. Macam contohnya anggapan bahawa pelepasan air luar biasa. Tak ada pelepasan air luar biasa daripada empangan-empangan. Ia adalah proses biasa. Sebab empangan penuh, kita kena lepaskan. Dan lepaskan secara berperingkat. Dan itu adalah proses biasa. Cuma dia menambah tak jumlah air? Tambah. Tapi tak adalah flooded macam pecah empangan ataupun sebagainya. Jadi hal yang sama juga berlaku. Mungkin itu anggapan dia. Dan JPS kena clarify lah hal-hal tersebut. Tapi with everybody now become a reporter with their own media, we call it social media, sometimes kita kena clarify all the data dan maklumat, dan semuanya kena bagi tahu lah. I think that's why semua jabatan kena alert on this, and this is the challenge that kita kena hadapi lah. Dan saya hadapi je lah dengan senyuman. So will you ask JPS to clarify? Yeah, JPS will clarify. Pintu syaf rosak. Air Saya ni Wabi Izam dah jawab dah ni. Ada sebab syaf pintu air bengkok dan damage. Dia bukan tak buka, syaf tu rosak. So that's why I announce the 100 million to settle all this issue lah. Wabi Izam tak ada sebab dia tengah tengok syaf yang bengkok. Due to the flood ke macam mana? Due to the flood ke rosak? Due to the flood lah. Of course due to the flood. Mustahil ada Godzilla situ. Okay. Kawasan di seksyen 25 Undang Macam itu supposed to be the water retention area, tapi tak diwakilkan kawasan. Saya tanya penduduk kat situ, dia tinggal tahun 95. Nak korek kubur 95 dengan dokumen-dokumen tu, saya rasa panjang cerita.
kalau nak cerita kat situ tak boleh, tak boleh, itu bukan cerita je. How we solve the problem. Itu saya rasa pendekatan yang baik. Takkanlah kita nak runtuh ke rumah-rumah kat sana. Rumah kat sana dah lebih 40 tahun. So it's not the issue. Now rumah dah ada. Nak kata siapa develop, orang lain lah yang develop. Saya lah yang kena hadapi. Tak apalah, kita akan cuba hadapi. Kalau ikutkan dekat beberapa area yang di belakang tu adalah retention pond. Cuma retention pond tu kurang besar dan kita kena deepkan retention pond lah. Tapi bayang, kalau saya sebut tadi, kadar maksimum yang ada dalam teknologi dan juga yang diusahakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, termasuk permohonan-permohonan yang kita minta kepada federal dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah yang dipanggil 100 years plan, yang boleh capacity dia 100 meters. But when the capacity come in 200, maknanya ada lebih 100 ke atas. It's not 200, it's 400. So you can imagine apa yang berlaku. Jadi bila keadaan itu berlaku, surut ke tak surut? Ada air tersekat. Ada sempurna ke? Tak sempurna. Ada sumbat sana, ada tak lengkap sana sini dan sebagainya. Tetapi kita dah buat daripada masa ke semasa. Every year kita laksanakan projek tebatan banjir. Dan kali ini kalau takkanlah kita nak deepkan dalam pula parit tu sampai 400 mm. Boleh tak? Boleh. Tapi dia tak akan longgarkan struktur lah. Sekali lagi, saya daripada sains pembangunan manusia, mana social science. Now I have to explain mechanically. I think not fair lah. Not fair. Bila allocation duit ni semua akan diberikan kepada mangsa Yes, pasti sekarang ini kita selamatkan. Kedua, kita bersihkan. During bersih kita akan bagi. Sebab angkanya bertambah. Saya kata angka rasmi yang pergi PPS 30,000. Jadi mungkin jejak sampai 60,000 orang. Muka rasmi keluarga 4,600. Mungkin jejak 10,000 keluarga. So benda ni I think kita akan lalu proses lah. So now all our grassroots leaders, ketua kampung, ahli majlis yang dah bekerja sama ni akan bantu. Sebab itu pelaras pembersihan Wabi Engzihan sebagai contoh. So Wabi Engzihan akan selaras, akan dari masa kita kumpul, kita bantu, kita dapat collect nama dan sebagainya. Yang sudah ada dalam, at least kita ada 4,627 keluarga tadi. Selebihnya additional from time to time lah. Itu berdasarkan daripada maklumat akar umbi, dan saya rasa kita mempunyai dana yang cukup. So at least in Selangor dia orang dapat 2,000, 1,000 daripada janji persekutuan dan 1,000 lagi daripada negeri. Tapi negeri tidak akan memilih bilu siapa yang pergi pusat perpindahan rasmi ke tak rasmi, ke rumah yang tak pindah, but kita pergi kena pasti kawasan yang affected. Begitu juga rebate bill selama sebulan kepada kawasan affected area. Saya bincang dengan CEO tadi, dia kata just bagi a list, dia cuba segregate kawasan-kawasan tersebut. Tak marah hartian, tertenang. Okey. Okay. Api di bawah TNB. Saya belum jadi Perdana Menteri untuk arah TNB. Air Selangor di bawah Menteri Besar Selangor yang boleh saya arahkan. I just want clarity from the state government. Where should they go? Who should they contact? How should they do this safely? Okay. Actually deterring search and rescue operations. I think I already give the names and the officer. I will share with the social media later, and then the number of officer and the departments with the phone numbers, and maybe we can put WhatsApp also for everybody to contact, especially for the volunteers. I know the volunteer will come in, and also the donators. The donators yang akan nak bagi sumbangan, give the goods, clothes and so on and so forth. So all the good number dah bagi. Even in my first statement, I already give the number for every district. The next few hours lepas tu, I give the SSOC, Smart Selangor Operation Center. And later, the 2 days later, I give the WhatsApp numbers. That for that period lah. Now, I think kita dah buat untuk pelarasan ni. I will share the numbers. Tapi ESCO dah terbabit ada. Dan lepas ni the officer. Actually, I just wanted to ask, some may take their own actions, their own volitions to enter the affected areas without actually contacting the authorities, and that could cause some problems in the future, or waste more resources to actually get them out if they got into trouble. Yeah. So I just want to ask you, is it advisable for them to do this on their own? Yeah. That's why we advise them to come to us. We have a coordinator. For example, volunteers from other states, from other NGOs, can contact the MSN, State Council. He's the CEO, pengarah.
This is the EXCO. We're responsible to collect the names, get their name, get the ICs, get the details, and distribute them. So YB Zihan will decide which area. For example, Nanding, the most worst now, like tsunami. So maybe we go tomorrow. Sekarang. Dan how many workers kita nak? Nanti kawasan, mentang-mentang kawasan tu banyak artis, so semua nak pergi sana. Kita pun tak nak macam tu. So that's why kita akan tumpu kawasan tersebut untuk everybody. We manage to leverage the strengths. We manage to coordinate the strength that we had, and especially on the cuti umum 25 dan juga by weekend nanti. Of course, we advise, we appeal them to come to us. But kalau dia nak pergi sendiri, by their arrangement, it's okay. We don't have a power to stop them. Tapi they can come. But my worry is the waste of food, the waste of energy, the waste of strength, and the waste of money that we spend. If we can spend and then properly spend the energy, the power, the money that we had, then maybe we can more faster that we relieve, and then we raise up, and then that more faster that we can, and then more people can rescue, and of course to more people will get the benefit from the program Selangor Bangkit. That's why that's our appeal to the public especially. Okay, this is real last question. I think tadi itu dah 4 question terakhir. Tak ada dah? Kalau kita say satu, boleh Datuk Seri komen sikit. Dulu Nadma pernah kata mereka tidak akan terlibat dengan urusan bencana alam. Cuma akan terlibat dengan urusan permasalahan mangsa. Saya rasa tak adil nak komen, nanti takut disalahputarkan sebagai tuduhan dan sebagainya. Nadma is under Jabatan Perdana Menteri, and Perdana Menteri has a very right to answer it. That is not my jurisdiction, and I think it's not fair for me untuk bagi arahan itu. Walaupun saya ada pandangan peribadi, tapi I think bukan masanya untuk kita sampaikan. This is the time untuk kita bangkit bersama dan gunakan segala kekuatan federal, state, local council untuk pulihkan negeri Selangor. Secara mudah ada, no comment. Okay, thank you.